الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال الله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم Sadaqallahul Azim. Yang dikasihi Cikgu Tuan Zahari yang menjadi pengurusi kepada masjid yang tersergam indah ini, saudara-saudara, teman-teman jawatan kuasa di bawah pimpinan beliau, yang berbahagia Imam Al-Fadhil Ustaz Abdul Rashid yang mengimamkan kita sebentar tadi, Tuan Bilal, Tuan Siak, kepada teman-teman, sahabat-sahabat saya, tuan-tuan, anak qaryah, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, hari ini 10 hari bulan Rajab bersamaan dengan 5 hari bulan Mac tahun 2020. Hari Khamis, malam ini malam Sayyidul Ayyam, ibu segala hari, penghulu segala hari. Mengikut riwayat, Nabi Adam AS dilahirkan pada hari, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat. Nabi Adam AS dimasukkan ke dalam syurga pada hari Jumaat. Nabi Adam AS mengambil dan memakan buah dalam syurga yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala juga pada hari Jumaat. Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga pada hari Jumaat. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah dan ampunannya diterima oleh Allah pada hari Jumaat. Nabi Adam dimasukkan semula ke syurga pada hari Jumaat. Dan Nabi Adam disebut oleh penulis-penulis, para ulama, diwafatkan juga pada hari Jumaat. Banyaklah peristiwa hari Jumaat ni, tuan-tuan. Dan kita sebagaimana biasa kita tengok di mana-mana pun, alhamdulillah malam ni masjid yang tersergam indah ini, Masjid Kertih ini, saya lihat kehadirannya boleh tahanlah. Nak katakan crowded, tidak juga. Nak katakan lengang, tidak juga. Tuan-tuan mungkin berada in between crowded and lengang, begitulah. Alhamdulillah. Hari ini hari yang masuk hari yang keempat kami berada di Terengganu. Kuliah subuh saya bagi, kuliah duha saya bagi, besok pun ada kuliah subuh dan besok pun ada kuliah duha. Saudara-saudara, kuliah petang kita bagi, kuliah maghrib kita bagi. Tak kurang daripada 7 buah masjid kita sudah pergi, termasuklah pagi tadi kita berada di lembaga hasil dalam negeri dan beberapa institusi yang lain. Yang kita cerita satu saja, marilah kita mati dalam Islam, marilah kita mati dalam kebesaran Allah, marilah kita mati dalam kerinduan kita yang melonjak-lonjak, rindunya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama membawa isteri kita, membawa suami kita, membawa anak-anak kita seluruhnya
berbondong-bondong untuk memasuki pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya bawa. Yang saya bawa tuan-tuan, insya-Allah memang yang kita bawa ini kita nak perkembangkan, nak masuk dalam kepala, turun dalam hati kepada seluruh rakyat Islam di Malaysia, bahkan di luar Malaysia pun. Apa dia? Husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah. Macam mana doa kita? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Saya dan teman-teman cuba nak pujuk teman-teman seluruhnya, mari kita beri arti kepada doa yang kita telah aminkan sejak kita kecil-kecil lagi, kita dah aminkan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, amin. Kita kata benar wahai Allah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, amin. Kata tuan-tuan, amin. Kata puan-puan, benar wahai Allah. Apa yang kita benarkan? Wahai Allah, matikanlah aku mati yang baik. Apa mati yang baik? Mati yang baik, kalimat yang terakhir keluar daripada mulut kita. Script, the final script that comes out from our mouth must be La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan mati dalam su'ul khatimah. Puan-puan di sana jangan mati dalam su'ul khatimah. Apa dia mati dalam su'ul khatimah? Mati bila nyawa kita dipisahkan daripada jasad kita. Gagal. Gagal. Lidah kita gagal, mulut kita gagal, akal kita gagal, fikiran kita gagal, hati kita gagal, seluruhnya gagal untuk mengucapkan kalimat yang pendek 2 baris. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang gagal itu? Yang tak salat, yang salat jarang-jarang, isyak salat, subuh tak salat, zuhur salat, asar tak salat, pergi Mesra Mall tak salat, pergi Kuantan tak salat, pergi Kuala Lumpur tinggal salat, pergi bawa anak makan-makan dekat Rantau Petronas sana tinggal salat. Kita pergi ke Maman sana bawa anak makan. Nun pergi Kuala Kemaman, kita makan tuan-tuan. Saya rasa sata yang sedap Nun dengan cendol sekali di Kuala Kemaman sana. Kita pergi kadang-kadang pukul 6.30 kita pergi. Maghrib pukul 7, tinggallah maghrib. Anak tinggal maghrib, isteri tinggal maghrib, suami tinggal maghrib. Mak mertua yang dah nak mati pun kita bawa. Mak mertua itu pun tinggal maghrib. Saudara, di sini pun saya rasa ini live streaming, live, FB live. Saya minta saudara, teman-teman, perempuan pergi kepada Facebook page saya. Saya hendak tuan-tuan pergi kepada Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali atau Hassan Muhammad Ali. Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali atau Hassan Muhammad Ali. Hassan Hassan, satu S saja. Tuan-tuan akan berjumpa, scroll, tuan-tuan scroll, tengok satu posting. Lamanya, durationnya 13 minit. Siapa di dalamnya? Ada 2 Hasan di dalamnya. Hasan yang pertama, Datuk Hassanuddin Al-Hafiz Almarhum. Dia adik kepada Profesor Datuk Dr. Harundin, pun almarhum, dikebumikan di Amerika. Seorang lagi, Hasan Ali. Apa tajuk yang kita bincang, puan-puan? Tajuk dia ialah azab meninggalkan solat. Azab meninggalkan solat. Saya nak kaitkan dengan tajuk yang Cikgu Tuan Zuhar Zahari tadi menyebutkan. Miskin di dunia, kaya di dunia, miskin di akhirat. Kaya di dunia, miskin di akhirat. Saya nak kaitkan dengan itu. Saudara, dengan tajuk azab meninggalkan solat, Datuk Abu Hassanuddin Al-Hafiz, saya banyak kali ulang ni kepada mereka yang mengikuti program ini melalui live streaming ini. Saya nak minta maaf kerana banyak kali saya ulang ini.
Dato' Hasan Din almarhum angkat tangan macam ni. Dia kata, siapa yang meninggalkan salat, siapa yang meninggalkan satu salat, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, satu salat. Puan-puan, siapa yang meninggalkan satu salat, apa dia kata? Haji habis, itu bahasa dia. Umrah habis, kebaikan habis, kebaikan kepada mak dan ayah habis, kebaikan kita mengongkosi isteri dan anak-anak memberi nafkah habis, kebaikan kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar habis, kebaikan kita menolong fakir miskin habis. Meninggalkan satu salat. Tanya diri saudara, tanya diri puan-puan, berapa salat yang kita tinggalkan sejak kita lahir? Bukan lahir, sejak kita akil balik umur 13 tahun. Wanita biasanya umur 12 tahun, laki-laki 13 tahun. Sampai sekarang umur puan-puan mungkin 47 tahun. Umur tuan-tuan dekat sini mungkin 57 tahun. Berapa banyak salat yang tinggal? Satu salat ditinggalkan, kata Dato' Hasan Din Al-Hafiz, habis semua kebaikan. Dalam program itu, I was interjecting satu hadis kepada beliau supaya beliau ulas. Saya pun bacakan hadis itu kepada beliau. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Datuk Almarhum Hasan Din Hafiz ulas hadis itu, ulas perkataan kafir itu. Bayang tuan-tuan balik nanti di rumah, kemungkinannya tuan-tuan makan malam bersama anak isteri, anak laki-laki, anak perempuan dah besar, satu orang tu dah bertunang pun, tapi tak jaga salat. Bayangkan kita suap nasi bersama kafir-kafir ini. Itu meluk hadis. Saya bukan datang kafir mengkafir, tuan-tuan. Don't get me wrong. Don't get me wrong. I'm not here coming to this place and asking you and believing you to become kafir. Tak ada, tak ada. No. Sebab itu, bayang tuan-tuan, kita tidur sebumbung dengan anak-anak kita, dengan isteri kita, dengan ipar kita. Sebahagiannya tak jaga sembahyang. Bayangkan kekufuran. Bilik tidur kekufuran, bilik makan kekufuran, bilik tetamu kekufuran. Dekat tangga pun dah nampak kekufuran. Bayang. Dalam motorkar kekufuran, atas motosikal kekufuran. Sebab pemandu dan penunggangnya meninggalkan solat. Sukati-sukati meninggalkan solat. Saudara, jadi saya ambil itulah malam ni. Kehadirannya agak menarik ini. Saya nak komen sikit dulu sebagai orang tua. I am 72 years old. I'm old enough to issue advices. Saya nak nasihatkan kepada kawan-kawan. Saya minta maaf saya. Saya dah hidup lama dan bersyarah macam ini, tuan. Saya dah bersyarah macam ni dah 40 tahun dah. 40 tahun. Jadi izinkan saya beri sikit sekelip nasihat kepada teman-teman tentang majlis ilmu ini. Kita dah duduk majlis ilmu, setengahnya dah 40 tahun dah duduk majlis ilmu, tapi tak nampak perubahan dalam hidup kita, perubahan mengalir kepada Allah. Dah 40 tahun duduk majlis ilmu, tak nampak minat kepada agama, tak nampak minat kepada salat, tak nampak minat kepada qabliyah dan ba'diyah, tak nampak minat kepada salat sunat isyraq, tak nampak minat kepada salat duha, tak nampak minat nak membantu fakir miskin, tak nampak minat nak pergi membantu anak-anak yatim. Saudara, tak nampak minat nak pegang Al-Quran, tak nampak minat nak menatang Al-Quran, tak nampak minat nak membaca Al-Quran, tak nampak minat nak mencatat terjemahan Al-Quran, tak ada nampak minat nak menghayati, menghidupkan Al-Quran dalam diri kita. Saya bagikan ini tuan-tuan, termasuk diri saya sendiri ini.
Sebab apa jadi begitu? Minta maaf, ini saya nak cakap, minta maaf, saya lapik saya cakap ni. Dan saya cakap sebagai orang tua, tuan-tuan. Orang tua 72 tahun. Saudara, kenapa kita duduk majlis ilmu 30 tahun dan 40 tahun tapi tak menukar cara hidup kita? Patutnya ilmu, the whole functions of ilmu is to transform you to become a better Muslim. That is the function of ilmu. Tapi tidak. Balik kita hina mak mertua kita, balik rumah kita hina isteri kita, balik rumah kita laga-lagakan jiran tetangga kita. Balik rumah, tuan-tuan, kita angkat diri kita, tenggelamkan orang lain. Itu kita. Balik rumah kita semarakkan hasad dengki di kalangan kita, ahli keluarga, adik-beradik kita. Ramai adik-beradik tak bertegur, tuan-tuan. Ipo-ipo tak bertegur. Pasal dibakarkan api kemarakan, dengki, hasad. Ini yang berlaku. Sembahyang kita, tuan-tuan, salat kita, termasuk saya ni, Allahu Akbar. No, we have been exposed and you were told about khusyuk dalam salat. How many of you really enjoying your salat? Tell me. Tak payah cakap mulut, dalam hati saja. Tell me how many of you really feel that you so much liking the salat. You suka sangat salat. Imam tadi, Imam Rashid baca punya sedap bacaannya. Ada tak rasa dalam diri? Teruskan imam. Dia baca tadi wailul likulli humazatil lumazah. Teruskan imam, sedap bacaannya. Teruskan imam. Saudara, banyak masjid. Saya dulu setiausaha masjid, Tuan Azhari. 13 tahun saya setiausaha masjid. Namanya Masjid Al-Mujahidin Damansara Utama. Tuan-tuan nak tahu setengah daripada hari jemaah kita, setengah daripada jemaah kita, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, dia bagi syarat kepada imam. Apa dia? Tiap-tiap satu rakaat jangan lebih daripada 5 atau 6 ayat sahaja. Kita cuba bayangkan, tuan-tuan. Tiap-tiap rakaat jangan lebih 5 dan 6 ayat saja. Sembahyang pun 8 rakaat. Kesian imam-imam, tuan-tuan. Subuh terbaca panjang sikit, komplit. Macam mana, saudara? Saya setiap minggu memberi khutbah. Esok saya akan beri khutbah di satu tempat, di satu masjid. Saya lupa namanya, mungkin saya sebutkan selepas ini. Di Kemaman nanti, besok pagi. Setiap minggu saya duduk di atas tu, di atas mimbar, perhati di bawah. Apa yang saya perhati antaranya, orang-orang main telefon waktu khutbah dibaca. Betul, saudara, serius. Main telefon ni. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat, saya repeat kepada para penonton yang sedang mengikuti siaran secara live ini, saya minta maaf, saya nak repeat apa yang saya cakap 2 hari yang lepas. Apa dia? Rasulullah diberitahu ada seorang sahabat, waktu engkau memberi khutbah, dia pegang batu, kerikil, pebbles, batu kecil tu. Dia pegang batu kecil, dia ramas-ramasnya batu, tak bercakap apa pun. Tangannya meramas batu. Dia beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa itu. Apa kata Nabi? Nabi jumpa sahabat itu. Engkau telah membatalkan Jumat engkau. Engkau telah mengkosongkan jemaah engkau. Itu pegang pebbles, the small stones, pebbles. Macam mana khatib baca khutbah, kita dengan Facebook, kita dengan WhatsApp kita dengan Instagram kita dengan Twitter kita, macam mana? Bukan seorang, bukan 2 orang, tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Akhirnya, tuan-tuan, dia sudah mengikut Jumaat daripada umur 18 tahun, 16 tahun dia dah ikut Jumaat, sampai umur 60 tahun
tapi tak ada perubahan yang berlaku. Anak tak ada perubahan, isteri tak ada perubahan. Daripada mula-mula dia kahwin dulu, semayang, kadang-kadang semayang, kadang tidak semayang. Dah 32 tahun dia kahwin, masih juga kadang semayang, kadang tak semayang. Masih juga kadang-kadang elok dengan mak mertua, kadang-kadang berkelahi dengan mak mertua. Masih juga kadang-kadang suka mendengar syarahan, kadang-kadang benci mendengar syarahan. Masih juga kadang-kadang suka melangkahkan kaki ke masjid, kadang-kadang tuan-tuan berselimut di rumah waktu subuh, tak bengkas bangun pun untuk datang ke masjid. Inilah yang berlaku. Sebab itu saudara, apa yang saya nak sampaikan, bukan saya apa yang nak sampaikan, satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang ilmu ini. Huduru majlis ilmin afdalu min salati alfi raka'ah wa iyadati alfi marid wa huduri alfi janazah. Hadir seketika dalam majlis ilmu seperti ini, daripada mana pun saudara datang, daripada dekat, daripada jauh, kehadiran hari ini, malam ini lebih afdal daripada tuan-tuan melakukan sembahyang nawafil, sembahyang sunat 1000 rakaat. If you choose to perform 1000 rakaat of sembahyang sunat, that one is still inferior as compared to you attending majlis ilmu seperti malam ini. Apalagi dia kata, hadir majlis ilmu sebentar seperti ini, macam tuan-tuan hadir ini, lebih afdal daripada tuan-tuan menziarah 1000 pesakit. Tuan-tuan bagi tahu saya, puan-puan bagi tahu saya, perempuan mungkin dah hidup 43 tahun, berapa pesakit yang sudah dilawat? Tuan-tuan ni, tuan-tuan bagi tahu saya, tuan-tuan dah hidup 53 tahun, berapa pesakit yang kita dah lawat? Tetapi hadir dalam majlis ilmu seperti ini lebih afdal daripada melawat 1000 pesakit. Hadis itu meneruskan, hadir seketika dalam majlis ilmu seperti ini lebih afdal daripada kita menyembahyangkan, mendoakan, mengkebumikan 1000 jenazah. Marilah tuan-tuan, itu satu. Nombor dua yang saya nak sebut, dekat sinilah yang saya cuba nak selitkan hadis Nabi Muhammad tentang kita duduk dalam majlis ilmu. Apa dia? Roh majlis ilmu ni disebut oleh ulama, rohnya, roh, di mana roh? Roh majlis ilmu ini ialah hanya beberapa hasta daripada pemberi majlis ilmu. Di situ roh dia. Macam Tuan Azhari duduk, di situ roh dia yang dekat. Tapi yang jauh-jauh sana, saudara sudah berada di luar daripada lingkaran roh ilmu. Minta maaf, saudara sudah berada di luar daripada lingkaran ilmu yang punya roh. Saudara, satu hari saya dengan Tuan Haji Saleh, timbalan pengerusi kepada Yayasan Kebajikan Sabah, yang bersama saya merantau, menjelajah, tak berhenti-berhenti. Balik ni besok 2 hari di Kuala Lumpur, ada program di Kuala Lumpur, sambung pula di Ipoh, sambung pula di negeri Perak, sambung di Kuala Kangsar. Habis balik ke Kuala Lumpur, 2 hari 3 hari ada program Petaling Jaya, di Subang, di Kuala Lumpur, sambung pula 4 hari 3 malam di Batu Pahat. Saudara, minta maaf saya sebutkan, almost non-stop. Orang yang at the age of 72. Saya tak kata saya baik, tidak. Saya hanya nak melapor fakta. Dan dalam laporan saya tu tak ada unsur value tu, tak ada. Fakta. Tapi saya nak menyebut tuan-tuan, saya dengan Haji Saleh pergi satu masjid, punya besar masjid itu, barangkali masjid tu size, the sheer size of the mosque of which we were there, tuan-tuan, agaknya 5 kali masjid ini. Betul tuan-tuan, besar 5 kali, kawasannya besar. Saya tak nak bagi tahu masjid mana. Macam ini juga tuan-tuan, PA sistemnya first class.
Apa yang saya dapati tuan-tuan, 7-8 masjid yang saya pergi selama 4 hari di Terengganu sekarang ini, dua perkara yang saya sangat tertawan. Satu, bersih, kebersihan tuan-tuan meningkat hampir 100% di Terengganu ini. Saya tadi tuan-tuan ambil wuduk, saya sempat mandi tadi. Saya mandi dalam bilik air itu. Saya mandi. Masya Allah bersih tuan. Perkenan betul saya. Ada parit kecil, parit tu bagus, parit tu. Parit yang merentasi bilik air tu. Bersih, tak berbau langsung. Malam tadi kami berada di satu masjid di Kuala Terengganu, masjid yang kebanyakannya orang Arab, mentadbirnya imamnya orang Arab, pentadbirnya Arab, pun bersih, Masya Allah. Pergilah saya di satu masjid yang mula-mula saya pergi, Masjid Tebakang, Masjid Tebakang, Kuala Terengganu. Allah bersih. Nombor 2, kesemua masjid itu mikrofon dia, sistem PA nya first class, termasuk ini first class. Saudara kalau menjadi penceramah dapat mikrofon yang macam ini, Allah seronoknya, pasal dia banyak bantu. Kalau tidak, baik, apa yang saya nak katakan tuan-tuan, minta, saya nak sebut satu hadis lagi, saya nak pendekkan, hadis ini panjang. Di akhirat nanti bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan saya akan bertemu dengan Allah dalam 3 keadaan. Dan keadaan itu berkait dengan kehadiran kita dan keberadaan kita dalam majlis ilmu seperti malam ini. Apa hadis itu kata? Satu kumpulan bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, Allah tak mahu bertemu dengan mereka. Allah simply refuse to see them. Apa sebab? Di dunia ini mereka diberitahu tentang adanya majlis ilmu. Mereka tahu, dah lama diberitahu, beberapa publicity sudah dibuat, beberapa kenyataan sudah dibuat, pengumuman sudah dibuat, hari Jumaat sudah dibuat, ada majlis ilmu. Tapi mereka dengar, tak ada yang singgah dalam kepala, tak ada yang singgah dalam hati. Mereka tak hadir, tak teringin nak hadir. Akhirnya bertemu dengan Allah, Allah pun tak teringin nak melihat, berjumpa dengan mereka. Yang kedua, kumpulan yang kedua tuan-tuan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kumpulan yang kedua ialah mereka yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ia tak ia, disebut ia tak ia nak bertemu dengan mereka. Siapa mereka? Mereka yang datang majlis ilmu, badan dalam majlis ilmu, fikiran tidak ada dalam majlis ilmu. Badan ada dalam majlis ilmu, hati mereka tidak bersama majlis ilmu. Badan dalam majlis ilmu, keseluruhan pemikiran, hati, perasaan, jiwa mereka tidak ada dalam majlis ilmu. Duduk belakang-belakang, duduk tepi-tepi tiang. Saudara, duduk di luar daripada garisan ruh ilmu yang hanya beberapa hasta saja. Dan yang ketiga tuan-tuan, dengan memekik, malaikat memekik, kamu adalah kekasih-kekasih Allah. Siapa mereka? Mereka yang mendapati adanya majlis ilmu, mereka yang paling hampir duduk dalam gelanggang roh ilmu. Jadi saudara, kalau saya boleh berpesan, bukan nasihat, kalau saya boleh berpesan,
Marilah kita duduk rapat-rapat. Marilah lain kali, mungkin tidak dalam majlis saya ni tuan-tuan. Tuan-tuan pilih. Tuan-tuan nak masuk dalam kategori yang pertama, silakan. Tuan-tuan nak masuk kategori kedua, silakan. Tapi let me urge you. Don't go for the first option, don't go for the second option. Let us go for the third option. Apa third option? Come close where ilmu is given. Datanglah hampir. Ramadan tak lama lagi akan mendatang. Hanya tinggal kurang daripada 2 bulan. Setiap hari dalam bulan Ramadan, setiap malam, setiap hari turun Jibril alaihissalam. Apa guna Jibril turun? Untuk mentadarus Al-Quran 30 juzuk, 114 surah. Macam mana kedudukan Nabi dengan Jibril? Lutut bertemu lutut, lutut bertemu lutut, lutut bertemu lutut, lutut bertemu lutut. Ambillah tuan-tuan, ambillah contoh itu, contoh kenabian dan kerasulan, supaya tuan-tuan datang majlis ilmu ini. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan datang majlis ilmu ini, keluar saja daripada rumah. Ini hadis. Keluar saja daripada rumah kepada mereka yang mendatangi majlis ilmu, seperti tuan-tuan datang pada masjid pada malam ini, keluar saja. Langkah pertama keluar meninggalkan rumah, seluruh ikan di laut berdoa, seluruh rumput-rumput berdoa, seluruh pasir-pasir berdoa, seluruh segala cacing yang ada di perut bumi berdoa, dan seluruh makhluk-makhluk besar seperti gunung ganang berdoa. Apa doa mereka? Ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah. Hinggalah mereka pulang semula ke rumah setelah mereka mendatangi majlis ilmu. Saudara, biarlah ada sesuatu perubahan. Kita akan mati tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh mati duduk dalam majlis ilmu, duduk belakang-belakang sana, tak boleh. Tuan-tuan tak boleh mati duduk di belakang-belakang, sekali dengar sekali tidak, sekali dengar sekali tidak. Tapi ini bagus tuan-tuan. Ada masjid yang lain, kita bersyarah kat sini, dia pun dalam kumpulan di belakang pun bersyarah sama. Tapi ini tidak berlaku di masjid ini, alhamdulillah. Sebab itu saudara, tadi macam saya sebut khutbah, mulai besok tuan-tuan haramkan telefon. Haramkan telefon during the session of Jumaat. Starting from you coming to the mosque, listening to the khutbah and offering the prayer, ketepikan langsung telefon, tinggalkan dalam kereta tuan-tuan, tinggalkan dalam kereta. Betul tuan-tuan, jangan. Saya sedih tuan-tuan, saya sedih tengok. Mungkin mereka tidak diberitahu satu, mungkin mereka tidak terdedah dua, mungkin mereka tidak ada ilmu tiga, mungkin orang lain pun buat empat, mungkin ahli jatuh kuasa masjid pun tak bagi tahu lima. Mungkin tuan-tuan dan puan, itu memang sudah amalan dia. Habis sembahyang, belum sembahyang, telefon dulu. Tangan kita ni rajin ke telefon, tidak rajin ke tasbih, tidak rajin ke jadi kepada kalkulator tuan-tuan yang membilang subhanallah, 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 subhanallah. Tangan kita tak pergi ke situ. Baiklah tuan-tuan dan puan, saya itu bukan nasihat. Saya nak sampaikan apa yang patut disampaikan sebagai orang tua yang hadir dalam majlis ini. Saudara, tajuk kita miskin di dunia, kaya di akhirat. Dalam gerakan saya ni, namanya gerakan Husnul Khatimah ni, kita ada tagline. Tagline kita tuan-tuan akan sama dengan tajuk yang tuan-tuan berikan kepada saya malam ini. Apa tagline saya tuan-tuan? Azan. Terus tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, tajuk yang diberi kepada saya pada malam ini ada iras-iras imbasan-imbasannya
dengan tagline perjuangan kita pada Yayasan Kebajikan Sabha yang akan membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Apa dia? Tagline kita, dunia dijunjung, akhirat dikelik. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook kita. Tagline kita, puan-puan, dunia dijunjung, akhirat dijunjung, dunia dikelik. Itu tagline kita. Saudara, ada kaitannya dengan miskin di dunia, kaya di akhirat. Tuan-tuan, saya nak buat correction di sikit ya. Itu satu pandangan. Tuan-tuan jangan membaca benda tu miskin macam pandangan kita tentang miskin, kaya macam pandangan kita tentang kaya. Itu tuan-tuan, itu adalah kata-kata daripada ulama, dipetik daripada beberapa hadis, disusun semula ya, yang mengatakan miskin di dunia, kaya di akhirat. Dan ada satu hadis yang tuan-tuan familiar dengan hadis ini. Beramallah untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Beramallah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati keesokan harinya. Kan balance. Dan kita diminta umat Islam melakukan sesuatu yang balance. Tetapi balance, the tilt tu lebih, the tilt, TILT, the tilt is more to akhirat. Tiltnya lebih kepada akhirat. Tuan-tuan, kita doa hari-hari. Doa ni kalau tuan-tuan baca, menggambarkan itulah pengakhir kepada doa yang panjang itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dua-dua ada hasanah. Dunia ada hasanah, akhirat ada hasanah. Jauhkan kita daripada api neraka. Dua-dua jauhkan kita daripada api neraka. Maknanya dia ada the theory of balance. Balance, tuan-tuan, imbang. Tapi saya nak share dengan saudara. Dan saya nak bagi contoh, beberapa contoh. Betul ke dalam kehidupan kita ini mengikut apa yang digariskan oleh doa yang kita baca, kebetulan itu ada ayat Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ayat Quran dan doa dalam Quran. Saudara, wahai Allah, berjayakan aku di dunia dan berjayakan aku di akhirat. Jauhkan aku daripada api neraka. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, you see the theory of balance kan ya? Balance. Tapi saya bagi contoh. Dan tuan-tuan mesti menjawab. Kalau tuan-tuan nak jawab, silakan. Tak nak jawab pun tak apa. Adakah saudara-saudara, termasuk saya ini, sedang melayari kehidupan kita ni secara balance antara dunia dan di akhirat? Contoh yang kita nampak. Masjid, surau, madrasah, kuliah ilmu, masjid. Kebanyakan masjid yang datang ke masjid, saya dah buat kajian 40 tahun, 1% yang datang. 1%. Kecuali Jumaat. 1%. Kalau misalnya penduduk di kawasan ni, katakanlah tuan-tuan, penduduk kawasan ni 2,500 atau 3,000. Kalau 1% 3,000, 30 orang tuan-tuan ya. Ada ke musim hujan, subuh hujan, sedangkan boleh dapat 30 orang? Itu hujan. Saudara, saya bagi contoh. Saya dengan sahabat-sahabat biasa keluar untuk pergi menziarah ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke bandar, ke kampung. Dan kita pergi ke masjid-masjid di kampung. Mungkin masjid tu tak sama dengan masjid Tengku Mizan ni, tak sama. Beberapa masjid yang kami pergi tuan-tuan,
Cikgu, beberapa masjid yang kami pergi, kami datang waktu zuhur, masjid itu yang besar, keliling ada 3.500 penduduk. Zuhur tak ada azan, cikgu. Asar tak ada azan. Maghrib kami datang 14 orang yang terbaru, lokal datang 4 orang, jadi 18 orang. Kalau kami tak datang, 4 orang. Siapa 4 orang? Imam, Bilal, Siap dan seorang lagi. Itulah dia. Masjid kampung ada kuliah macam ini? Tak ada. Masjid kampung ada kuliah subuh? Tak ada. Masjid kampung ada kuliah duha? Tak ada. Masjid kampung ada kuliah khas untuk muslimat? Tak ada. Masjid kampung ada kuliah parenting, Islamic way of parenting? Tak ada. Itulah kesian bapak-bapak kita, kesian pakcik-pakcik kita nak mati ni tuan-tuan. Tak ada majlis ilmu tuan-tuan, tak ada. Malap, lampunya pun malap, suasananya pun malap, bacaan imam pun malap, mikrofon pun malap. Kesian mereka tuan-tuan, dibandingkan dengan kita di sini, masya Allah, tersergam indah di sana sini. Tengok tuan-tuan dan puan, masya Allah, dengan TV depan kita ni. Teringat saya masa saya mempengerusikan Forum Perdana Ehwal Islam 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah, tak ada di kampung kita. Tak ada. Jadi bila kita sudah ada ni, gunakanlah sepenuhnya tuan-tuan untuk menjunjung tajuk ini. Dunia kita miskin, akhirat kita kaya. Miskin di dunia, kaya di akhirat. Persoalannya, saya nak bagi satu isu lagi, itu masjid. Tuan-tuan tengok dunia, katakanlah tuan-tuan ada sale di Parkson di Kuantan. Menderu orang sini pergi Kuantan tuan-tuan, menderu orang sini pergi Kuantan. Tinggallah zuhur, tinggallah asar, tunggu sale dekat Parkson di sana. Katakanlah ada sale pinggan mangkuk di Mesra Mall. Isteri kita pagi-pagi tuan-tuan, pagi-pagi dah bangun, kejut kita, ready dah nak beli Pyrex, nak beli Corningware. Payah. Tawaran Allah Subhanahu wa taala. Sale baju kanak-kanak, sale baju kanak-kanak di Mesra Mall. Saudara, berlari kita. Lagi 2 bulan nak raya, nak sediakan anak, 2 pasang laki-laki, 2 pasang perempuan. Tawaran itu tuan-tuan, itulah tawaran dunia. Tuan-tuan tengok pesta makan tawaran dunia. Saya tersebut ni dalam ini, saya nak ulang balik. Bila kami datang kali yang kedua, ini kali yang ketiga datang Terengganu kan, kali yang ketiga datang Terengganu. First round, the second round, the third round. Pergilah kita ke satu tempat tuan-tuan, saya tak menamakan tempat itu. Dalam perjalanan lebih kurang dalam 7 atau 10 minit lagi nak maghrib. Dalam perjalanan sebelah kiri tengok ramai orang, ramai kerusi, ramai orang duduk kursi, hampir tiap-tiap kursi penuh. Dan kita lihat manusia yang lain beratur-ratur. Lagi 7 minit lagi nak maghrib. Apa mereka buat? Mereka sedang berada di restoran yang antara jualannya selain daripada menjual tom yum dan sebagainya, ada western, menjual makanan western yang dikatakan antara yang terbaik di kawasan itu dan termurah di kawasan itu. Ramai tuan-tuan, ramai. Lagi 7 minit nak azan. Sampai di tempat itu yang kami bagi kuliah maghrib. Saya tanyakan kepada orang masjid. Orang masjid sangat familiar dengan restoran itu. Biasa restoran itu, memang restoran itu pack. Dia jawab, restoran itu pack. Daripada pukul 5 pack sampai pukul 12, pukul 1 pagi pack. Saudara, saya tanya, ada surau ke dekat situ? Tak ada. Ada kemudahan solat ke untuk perempuan? Tak ada. Ada kemudahan untuk pergi ambil wuduk ke? Tak ada. Macam mana tuan-tuan?
Kita tak membuat conclusion yang serong, tak mau. Tapi apa pengajaran, pelajaran yang kita bagi kepada cucu yang kita bawa, kepada anak yang kita bawa. Sebab 7 minit selepas itu, yang saya lalu tu azan. Azan tuan-tuan, saya pergi tuan-tuan dari tukang azan, macam inilah bunyi azannya, bergema, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tom yam lebih besar, paprit lebih besar, daging merah lebih besar. Tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan, inilah gambarannya. Inilah gambarannya. Dan adakah gambaran ini nak menyokong tajuk yang diberi kepada saya malam ini? Dunia kita miskin, akhirat kita kaya. Saudara, ambil satu lagi. Rumah kita. Terus pergi jauh-jauh, pergi rumah kita. Anak adara ada, anak teruna ada. Ya? Tuan-tuan balik nanti, selepas sembahyang Isyak, dengannya ada jamuan sikit. Ada jamuan sikit. Ada jamuan kan? Jadi jamuan sikit, balik, kita tengok, buka pintu, anak teruna kita ada 2 orang, anak dara kita ada 2 orang. Macam mak dia tengok TV. Anak teruna kita separuh mata tengok TV, separuh mata main telefon. Setengah mata tengok TV, setengah mata lihat telefon. Dia baring atas sofa. Dia baring atas sofa. Saya selalu sebut ni, dia baring atas sofa. Kaki dia hanya beberapa inci daripada badan emak dia yang menonton TV, yang duduk di atas lantai, dia tidur di atas sofa. Macam mana akhlak, tuan-tuan? Boleh tak kaki kita pergi kepada tubuh mak kita? Tapi bapaknya balik, bapak tengok tu, bapak tak kata apa, bapak tak ulas apa, bapak tak tegur apa. Bayang, how can you give your leg to your mother? Kita, tuan-tuan, oleh kerana manusia, katakanlah tuan-tuan ada hamba saya at the stage of hamba saya, saudara letak kaki kepada dia, itu pun ditegak, tuan-tuan. Mak kita bukan hamba saya. Macam mana kita tengok sesekali datang kita ke rumah mak, kita makan, kita senduk makan dengan anak-anak, adik-beradik yang lain senduk makan adik-beradik, senduk makan anak-anak, senduk makan anak-anak, sampai kering kerontang lauk, kering kerontang kuah, kering kerontang gulai. Mak dan ayah tak makan lagi. Macam mana? Saudara, kita tengok hari-hari ini, anak kita yang kecil, cucu kita yang kecil, tuan-tuan, ambil telur ikan, ambil yang terbaik, ambil udang yang besar, ambil. Di mana untuk Tok Wan? Di mana untuk Tok? Di mana untuk mak? Di mana untuk ayah? Saudara, hancur, tuan-tuan, adab, akhlak Islamiah hancur di rumah kita. Bayang, kita datang sekali-sekali hujung minggu ke rumah mak, ke rumah ayah, bawa cucu. Saudara, ipar-ipar kita berborak dekat ruang tamu. Mak kita umur 78 tahun, potong cili dia potong sayur dia potong, menumis dia buat, masak nasi dia buat, menghidangkan pun untuk anak cucu yang datang pun mak kita buat. Kenapa kita mesti menghambakan mak kita? Ada satu lagi saya nak sebut, tuan-tuan, soal membela anak-anak. Saya dah perhati dengan mata kepala. Saya nak repeat, para penonton yang sedang mengikuti live streaming ini, saya nak repeat dan saya minta maaf. Apa dia? Satu hari, tuan-tuan, saya pergi ke sebuah rumah selepas kuliah maghrib, selepas sembahyang Isyak, pergi sebuah rumah, kerana ada seorang saya nak jumpa. Yang saya nak jumpa tu ada kaitan dengan saya. Saya sampai kat rumah tu, tuan-tuan, dah pukul 10:30 malam dah. Suami ada, dia turun, dia jumpa kami. Isteri ada, isteri umur dalam 64 tahun. Apa isteri buat, tuan-tuan, waktu malam hari? Jaga cucu 6 orang, tuan-tuan. Mak bapak kerja shift malam, letak cucu di rumah emak, jaga 6 orang. 10:30 malam tak tidur lagi budak.
Nenek dia tak tidur lagi, datuk pun dia kacau, tak tidur lagi. Orang perempuan ni ada 8 orang anak. Saya tanya dia berapa orang anak? 8 orang. Cukuplah dah basuh berak 8 orang, tuan-tuan. Dia basuh berak kita daripada umur 1 hari sampai kita berumur 5 tahun, dia basuh berak lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tambah lagi dia basuh berak cucu ini. Bila dia nak ke surau, bila dia nak ke masjid, bila dia nak baca Quran. Apa dia kata? Kata makcik tu, tuan-tuan, dia kata, doktor, dia kata, ini malam ada 6 orang, siang besok doktor datang dalam pukul 9, tambah lagi 5 orang, 11 orang. 11 orang nenek ni jaga. Saudara, kenapalah kita hambakan mak kita? Kenapalah kita abdikan nenek kita? Kenapa kita, di mana hati kita? Di mana jiwa kita? Di mana kasih sayang kita? Sebab nak cerita menjadi manusia syurga ni, saudara, kasih sayang. Nak cerita manusia syurga ni, dalam syurga, biasa dalam syurga ialah bahasa syurga, qilan salaman salama. Yang didengar, yang banyak didengar, salam, 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 sejahtera, 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 sejahtera. Itu bahasa syurga. Apa ada dalam syurga? Kasih, sayang, cinta, harapan. Kasihilah mak-mak kita, kasihilah ayah-ayah kita, sayangi mereka. Cikgu, tuan, saya nak bagi satu hadis ringkas tentang mak bapak ni. Hadis itu berbunyi, an-nadharu ila wajhil walidain ibadah. An-nadharu ila wajhil walidain ibadah. Apa dia? Melihat wajah ibu ayah itu ibadah. Melihat wajah ibu ayah itu ibadah. Saudara, tengok muka mak, tengok muka ayah, tak pegang lagi, tak sentuh lagi, tak senyum lagi, tak bimbing lagi, tak pegang tangan dia untuk bangun daripada kerusi lagi, tak cium dia lagi. Tengok muka mak dan ayah, ibadah. Macam mana anak-anak kita tengok muka ibu ayah? Setengahnya dengan muka masam menyambut mak ayah, setengahnya menjeling-jeling menyambut mak ayah, setengahnya feel uneasy when the parent comes. They feel uneasy. There's an element of uneasiness. Saudara, saya tulis banyak buku, tuan-tuan ya. Tentang itu saya ada tulis buku ini. Ini buku yang ke-41, tuan-tuan. Ini buku yang ke-41 saya tulis. Saya dah tulis 41 buku. Saya bawa buku malam ini sebab buku ini, tuan-tuan, saya tulis. Dua-dua buku ini saya cetak. Dua-dua buku ini saya edar. Hasil daripadanya seluruhnya saya tidak ambil satu sen pun. Saya masukkan dalam tabung kompleks Anjung Husnul Khatimah. Sebentar lagi, tuan-tuan, mungkin akan dapat tengok some brochures, flyers, kompleks Anjung Husnul Khatimah. Ini buku yang ke-41. Tajuk dia Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Ini, tuan-tuan, buku yang ke-42. Saya dah tulis 42 buah buku dah. Saya tulis buku ini dengan harapan insya-Allah tuan-tuan tertunailah tajuk pada malam ini. Apa tajuk malam ini? Dunia kita rugi, akhirat kita untung. Dunia kita miskin, akhirat kita kaya. Tetapi saya tajukkannya menjadi
Husnul khatimah, impian setiap muslim. Husnul khatimah, impian setiap muslim. Husnul khatimah, impian setiap muslim. Tuan-tuan, saya tulis buku ni. Tuan-tuan tahu ya, saya association saya dulu ahli parlimen, tuan-tuan ya. Saya ahli Dewan Undangan Negeri. Saya exco kanan Kerajaan Negeri Selangor. Apa yang saya tengok kawan-kawan saya, apa yang saya tengok saudara mara saya, yang jelas kawan-kawan saya golongan atasan, Datuk Seri, Datuk Tan Seri, kawan-kawan saya golongan profesional, sebab saya pegawai takbir dan diplomatik. Yang bawahan, nelayan, petani, semuanya termasuk saya tak bersedia untuk mati bertemu Allah. Semayang tak qada lagi, puasa tak qada lagi, masjid tak pergi lagi, majlis ilmu tak datang lagi, buku agama tak baca lagi, kitab-kitab tak beli lagi, Quran tak baca lagi. Macam mana nak mati? Tell me, under that circumstances, how can we die? How can we die and facing God? Macam mana kita nak mati bertemu dengan Allah? Macam mana kita nak mati bertemu dengan Allah dalam keadaan salat tak qada lagi, puasa tak qada lagi, dengan mak derhaka, dengan ayah derhaka, dengan suami derhaka, anak tak dididik, isteri tak dididik. Macam mana nak bertemu dengan Allah? Sebab seluruhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu begitu detail. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Saudara yang saya muliakan sekalian, balik kepada tajuk ini. Apa nak buat sekarang? Apa nak buat? Saya nak cadangkan 2-3 perkara pagi. Pertama, kita sedang menghadapi sekarang hari ini 10 hari bulan Rajab, 10 Rajab. Saya nak sebut satu hadis yang saya ingat dalam bulan Rajab. Tuan-tuan, satu sedekah yang kita sedekahkan dalam apa bentuk pun dalam bulan Rajab, digandakan sedekah itu kepada 1000 sedekah, 1000 kiraan akhirat. Apalagi sambung lagi hadis tu. Bukan saja 1000 sedekah itu digandakan, tetapi 1000 kebaikan dicatatkan. Dan tambahan kepada 1000 kebaikan itu, catatan itu meliputi kebaikan itu dengan bilangan bulu roma kita. Ya Allah, bayangkan bilangan bulu roma kita. Itulah kebaikan yang diganjari kita dengan kita buat 1-2 kebaikan dalam bulan Rajab. Puasa hari Isnin, puasa hari Khamis, cukup dah. Puasa awal Khamis dan hujung Khamis dalam bulan Rajab, kita akan melihat dosa-dosa kita gugur seperti gugurnya daun-daun di musim daun luruh. Itu Rajab, tuan-tuan bacalah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, oleh kerana saya dipanggil pada 10 malam Rajab ini, 10 Rajab, saya nak berseru kepada diri saya, nak panjangkan seruan tuan-tuan. Kita nak jadikan Rajab, Sya'ban, Ramadan tahun ini the best ever Rajab, the best ever Sya'ban, the best ever Ramadan. Mesti. Saudara, saya yakin ada di antara kita tak pernah cukup tarawih kita 30 malam per 30 malam. Tak pernah cukup. Umur dah 57 tahun, tak pernah cukup tarawih dia. Tuan-tuan tengok nanti, minggu pertama ramai, minggu kedua dah kurang, minggu ketiga dah balik asal, minggu keempat betul-betul satu lain ni, satu lain setengah. Tuan-tuan tengok anak kita nanti, tuan-tuan, anak remaja kita di sini ni, termasuk di rantau Petronas ni, habis 4 rakaat yang pertama, balik dah anak remaja kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok besok. Inilah yang berlaku. Dan perkara ini berlaku tiap-tiap tahun saya lihat. Sebab saya tiap-tiap tahun memberikan
tazkirah dalam bulan Ramadan. Inilah yang berlaku. Dan kita mesti perangi habis-habis, perang diri kita. Kita nak jadikan Rejab yang terbaik, Syaban yang terbaik, Ramadan yang terbaik. Tuan-tuan, inti kepada Rejab ialah Isra' Mi'raj. Inti kepada Syaban ialah nisfu Syaban. Inti kepada Ramadan ialah Lailatul Qadar. Rebut tuan-tuan, rebut. Saya yakin ada anak-anak kita tak pernah sekalipun, umur dia dah 39 tahun, tak pernah sekalipun duduk dalam majlis daripada awal hingga akhir mendengar peristiwa Isra' dan Mi'raj. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan kan peristiwa Isra' Mi'raj itu peristiwa manusia biasa. Kita fikir Isra' Mi'raj itu, terfikir dia berlaku hanya mungkin itu fantasi. Sebab itu nombor dua tuan-tuan ya, saya kata tadi Rejab, Syaban, Ramadan, somehow we got to optimize, maximize, optimize seluruhnya. Mulai hari ini tuan-tuan, hari ini 10 Rejab, Syaban, Ramadan, datang ke masjid, duduk depan, datang masjid, duduk depan, datang masjid, duduk depan, kuliah ilmu, duduk depan, kuliah subuh, duduk depan, kuliah doa, duduk depan. Baru ada perubahan. Besok Jumaat tuan-tuan yang tak pernah duduk saf yang pertama, make sure you catch the first saf. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kalau kamu perlu berundilah untuk kamu berbaris di saf pertama. Inilah yang kita kena buat. Baru ada perubahan tuan-tuan. Kok tak ada perubahan hidup kita ni? Dalam bulan Ramadan, saya yakin tuan-tuan ada satu kelompok, dua kelompok bertadarus. Satu kelompok, dua kelompok. Satu kelompok 4 orang, satu kelompok sana 4 orang, 8 orang. Daripada seluruh rakyat ni, Muslim yang ada di sini. Mana anak kita? Mana menantu kita? Inilah yang berlaku. Kita kena beranikan diri kita. Tuan-tuan tuan-tuan muda, kebanyakan di sini muda. Saya tengok keliling ni, muda tuan-tuan. You are 30s, you are 40s, you are 50s. I am 72. Kita muda lagi tuan-tuan. Jadi muda, kita jadikan diri kita seperti Abdul Rahman ibn Auf. Muda, jadikan diri kita seperti Abdullah ibn Mas'ud. Muda, menjadikan diri kita seperti Abdullah ibn Umar. Muda, menjadikan kita Zaid bin Thabit. Itu dia. Inilah sahabat-sahabat Nabi. Semuanya dijamin surga. Dalam hidupnya 10 sahabat dijamin surga. And they were told, 10 orang sahabat, they were told when they die, they go to Jannah. Tapi tuan-tuan tengok macam mana amalan mereka. Yang kaya Abdul Rahman bin Auf. Tapi Abdul Rahman bin Auf kaya, tak pernah tinggal takbiratul ihramnya berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya kita. Itulah dunia dikelek, akhirat dijunjung. Abu Bakar Siddiq dalam peristiwa peperangan Tabuk, ada peperangan namanya peperangan Tabuk. Waktu peperangan Tabuk berlaku tuan-tuan, keadaan orang Islam agak dhaif, persediaan tentera Islam agak dhaif, kekuatan Islam agak dhaif. Rasulullah meminta pada para sahabat, mari infakkan apa yang kita ada untuk menyediakan kelengkapan tentera bagi menghadapi peperangan Tabuk. Datanglah Umar ibn Khattab. Ya Rasulullah, aku dah dengar apa yang kau serukan. Aku dah berpakat dengan isteri anak-anak aku. Aku dah berpakat dengan keluarga aku. Apa dia? Atas nama tadi tajuk ni tuan-tuan, akhirat kita kaya, dunia kita miskin. Apa kata Umar bin Khattab? Aku dah mesyuaratkan dengan isteri anak-anak aku tentang harta aku untuk Tabuk ini ya Rasulullah.
50% untuk tabuk, 50% untuk hidup aku bersama keluarga. 50% was given to Tabuk, peperangan Tabuk, by Umar ibn Khattab. Balik Umar ibn Khattab, masuk pula lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apa Abu Bakar Siddiq kata? Sesuai dengan tajuk kita bagi ni. Cikgu, ni sesuai dengan tajuk kita ni. Abu Bakar Siddiq kata, ya Rasulullah, untuk peperangan Tabuk ini aku dah berpakat dengan isteri, berpakat dengan anak-anak. Aku dah berjanji pada diri aku dah berjanji pada Allah, aku berjanji. Apa dia? Seluruh harta aku infakkan kepada peperangan Tabuk, seluruhnya. Rasulullah menanyakan kepada Abu Bakar, dah apa yang tinggal kepada engkau wahai Abu Bakar? Jawab Abu Bakar, cukuplah wahai Allah, wahai Rasulullah, yang tinggal kepada aku Allah dan Rasulnya, Quran dan sunnahnya, sunnah Nabi Muhammad SAW. Jauh lagi lah tuan-tuan, saya tak tahu entah berapa ribu batu lagi kita dengan Abu Bakar Siddiq, berapa ribu batu lagi kita dengan Abdurrahman ibn Auf, berapa ribu batu lagi antara kita dengan Osman ibn Affan. These are the rich sahabah, the rich companions. Maka sebab itu saudara, saya mengakhirkannya. Tadi saya kata guna Rejab, guna Syaban, guna Ramadan dengan satu sistem penggunaan yang berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya. What was the word that I use? Optimality. Optimumkan keupayaan kita untuk melakukan ibadah dalam bulan Rejab, dalam bulan Syaban, dalam bulan Ramadan. Nombor dua, masjid. Saya tengok tadi tuan-tuan, saya masuk saja tulisan besar dekat situ, cantik. Innama ya'muru masajidallah. Tuan-tuan tengok, man amana billah wal yaumil akhir. Tu dekat tengah-tengah, dekat tengah-tengah kuasa lapang turun ini. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid, mereka yang beriman, mereka yang melakukan salat, mereka yang rindu kepada hari akhir untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya boleh bagi cadangan tuan-tuan, sahabat-sahabat saya, mulai hari ini, besok hari Jumaat, saya tahu tuan-tuan surau banyak, sebelah sana ada 3 surau kan, sebelah sini ada 2 surau yang berdekatan dengan sini. Tak apa, sekali-sekali raikan masjid tuan-tuan. Walaupun surau dekat dengan rumah kita, tapi dia punya sumbu besarnya masjid ni. Sekali-sekali datang sini, besok datang sini, bawa anak, bawa isteri, bawa anak dara, bawa anak teruna. Anak dara letak kat dalam kat sana, jangan paparkan kepada orang, jangan tontonkan kepada orang anak dara kita, letak di dalam sana. Sebab kita bawa anak dara kita, sebab kita tak dapat didik mereka, kita tak dapat bagi agama kepada mereka, kita tidak dapat mengimami di rumah. Ada isteri yang bagi tahu saya tuan-tuan, ada dah kahwin 27 tahun. Apa dia kata? Suami saya sekalipun tak pernah menjadi imam, mengimamkan anak dan isteri di rumah ini. 27 tahun dah kahwin. Macam mana? Takkan kita nak teruskan cerita itu? Takkan kita nak ceritakan episod itu? Takkan kita nak teruskan cara hidup begitu? Akhirnya tuan-tuan, masjid besok pagi, kita insyaAllah besok pagi 11 Rejab, besok pagi 6 hari bulan Mac, khutbah di sini. Jangan ada lagi yang pegang telefon, jangan, tolong tuan-tuan, tolong, jangan. Harap simpan di kereta, kalau simpan di poket, there always a tendency, strong urging, very strong urging, syaitan, telefon. Yang ketiga, tuan-tuan, majlis ilmu, duduk majlis ilmu. Tuan-tuan Google saja,
Google masjid-masjid di sekitar Kertih, surau masjid di sekitar Kertih, tulis Google kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha in and around Kertih. The Google will tell you surau ini program ini, surau ini program ini, masjid ini program ini, masjid ini program ini. Bawalah isteri, bawalah anak-anak, bawalah suami, bawalah mak mertua yang tinggal rumah kita, bawalah bapak mertua yang tinggal rumah kita. Akhirkan hayat mereka duduk dalam majlis ilmu, akhirkan hayat mereka hampir dengan Allah. Ini yang kita kena buat. Yang keempat tuan-tuan, tak ada lain lagi. Yang keempat, suami-suami mesti jadi contoh manusia yang melebihkan akhirat daripada dunia. Tak mau lagi dosa-dosa berhenti. Warrujza fahjur, dosa-dosa tinggalkanlah. Antara dosa itu saya nak sebut, antara dosa itu saya banyak kali sebut dah. Isap rokok tuan-tuan, isap rokok haram. Isap rokok hukumnya haram. Malaysia sudah mengharamkan dah lama dah. Negeri Selangor dah wartakan, negeri-negeri lain sudah wartakan, Terengganu sudah wartakan. Haram. Macam mana ada benda yang haram dalam bilik? Macam mana ada benda yang haram dalam kereta? Macam mana benda ada yang haram di dapur? Macam mana ada benda yang haram dalam ruang tamu? Macam mana benda yang haram dalam poket mengikuti kita sembahyang? Ada rokok dalam poket. Janganlah tuan-tuan, jangan. Berhentilah tuan-tuan. Rejab ini, Sya'ban ini, Ramadan ini, berhenti isap rokok. Tuan-tuan boleh pergi tengok, masa saya jadi ahli parlimen dulu, saya ada berucap sekitar 1 jam 15 minit. Lama. Speaker bagi saya peluang. Saya cerita tentang rokok. Survey kajian yang pernah saya buat tentang rokok, dan saya minta, I was appealing for everybody to abscond, tinggalkan rokok. Haram. Sebab itu tuan-tuan ya, bila rokok dapat ditinggalkan, insya-Allah kita menjadi lebih rasional. Bila rokok dapat ditinggalkan, kita lebih menyayangi sesama insan. Bila rokok dapat ditinggalkan, kita ceraikan diri kita daripada pengaruh syaitan dan iblis. Bila rokok dapat ditinggalkan, tuan-tuan punya propensity to do ibadah, becoming much more higher. Kebolehan kita melakukan ibadah lebih terserlah dengan kita mengenepikan, memberhentikan amalan-amalan haram seperti merokok itu. Jadi tuan-tuan ya, akhirnya saya ingin menyebutkan tuan-tuan, ini buku ini adalah sebahagian daripada pungutan dana untuk saya membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Apa dia kompleks Anjung Husnul Khatimah? Tak ada Pak Saleh, tak ada ke? Pak Saleh? Tak ada. Apa dia kompleks Anjung Husnul Khatimah? Kompleks Anjung Husnul Khatimah ialah sebuah kompleks berharga 13 juta ringgit bersama tanah. Kita nak bangunkan secara non-profit making. Macam mana kita nak dapatkan dana? Wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah, fi sabilillah. InsyaAllah kita nak bangunkan. Apa yang kita nak bangunkan ini besar tuan-tuan. Dalam kompleks tu ada masjid boleh muatkan 1000 orang. Masjidnya sahaja boleh muatkan 1000 orang. Tuan-tuan akan tengok nanti dia punya design, tuan-tuan boleh tengok semua. Akan dibangunkan penghujung tahun ini dan akan siap penghujung tahun 2021 atau awal tahun 2022, insyaAllah. Gunanya saya nak panggil seluruh orang di Malaysia, daripada Perlis sampai ke Johor, Sabah, Sarawak, termasuk Brunei, termasuk Singapura, Selatan Thailand, Indonesia. Mari datang. Tiap-tiap hari di kompleks itu ada 250 orang. Apa ilmu yang mereka ikuti? Ilmunya mengapa dan bagaimana saya mesti mati dalam husnul khatimah. Itu saja.
Mengapa dan bagaimana saya mesti mati dalam husnul khatimah? Bagaimana saya mesti bersedia untuk menunggu kedatangan malaikat maut? Bagaimana saya harus bersedia untuk menunggu kedatangan malaikat maut yang akan memisahkan nyawa saya daripada jasad saya? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal anak-anak Adam itu, malaikat maut akan datang, tidak ditangguh satu saat dan tidak disegerakan walau satu saat. Tidak ditangguh satu saat, tidak disegerakan satu saat. Saudara, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup pasti akan mati. Tuan-tuan akan mati, isteri dan puan-puan akan mati, tuan-tuan akan mati, yang muda akan mati, yang tua akan mati, yang kerja Petronas akan mati, Petronas Gas akan mati, cari gali akan mati, dagangan akan mati, nun di offshore akan mati, onshore akan mati, semuanya akan mati. Bersedialah kita menghadapi mati, dan mati dalam sesuai dengan tajuk, dunia kita miskin, akhirat kita kaya. Itulah tuan-tuan dan puan, dengan balance life. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang saya nak appeal pada tuan-tuan? Tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan perempuan tu, tolong runding dengan isteri, runding dengan anak, runding dengan keluarga. Mari kita sama-sama bangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah, bertempat di Sungai Semungkis, Ulu Langat, di Selangor di sana. Tempatnya di Selangor, gunanya untuk semua umat, non-profit making. Satu sen pun bukan untuk keuntungan. Siapa yang miskin, orang sini tak ada seorang pun miskin. Siapa yang miskin, dia pergi sana 3 hari 2 malam, balik, kemudian datang lagi pula bila-bila yang mereka ada lapang, datang 3 hari 2 malam, datang lagi 3 hari 2 malam. Tiap-tiap kali mereka datang, modul yang baru, modul yang baru, modul yang baru. Apa modulnya? Mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Faktanya, benda ini tak ada dalam dunia. Kompleks ini tak ada di Mesir, tak ada di Egypt, tak ada di Saudi, tak ada di Oman, tak ada di Morocco, tak ada di Yaman, tak ada di Amerika, tak ada di England, tak ada di New Zealand, tak ada di Brazil. Yang ada nanti di Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, insya-Allah siapa yang datang ke situ, tuan-tuan akan berjumpa dengan teman-teman dalam suasana yang paling ideal, suasana yang paling kondusif. Allah, tuan-tuan, tuan-tuan akan tengok sajian makanannya 3-star hotel, penginapannya 3-star hotel, bantal-bantal tilamnya 3-star hotel. Dia ada gym nanti, 2 gym, satu laki-laki, satu perempuan, juga 3-star hotel. Tuan-tuan dan perempuan, layanan yang terbaik kita nak bagi kepada insan yang nak berjumpa dengan Allah dalam suasana keadaan yang terbaik, mati dalam husnul khatimah. Marilah sama-sama kita jayakan. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, masjid itu dah ada orang taja. Bangunan yang tengah-tengah yang besar tu 15 unit bilik-bilik syarahan berekon, 15 fully aircon lecture rooms, itu sudah ditaja. Ada seorang Tan Sri nak taja semua sekali, 13 juta dia nak bayar. Saya kata tak boleh Tan Sri, kami tak tahu, tak mau tengok Tan Sri seorang masuk syurga. Mari kita bagi seluruh umat ini peluang untuk masuk syurga. Inilah yang kita sediakan, tapak, ruang dan peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi puan-puan, runding dengan suami, runding dengan anak-anak, runding dengan kaum keluarga. Mari kita bantu sama-sama. Online kan bantuan itu. Resit akan dibagi. Siapa yang bagi tuan-tuan? Tuan-tuan ada syarikat. Kalau tuan-tuan ada syarikat, derma syarikat, tuan-tuan masukkan, tuan-tuan akan dapat tax exemption. You can get a tax exemption. It is a tax exempted kind of activities, initiative. Jadi kita boleh bagilah tuan-tuan pengakuan, resit yang mengatakan apa juga yang tuan-tuan sumbangkan itu dikecualikan daripada cukai pendapatan, insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan kita zikir sikit 1 minit. Ini namanya zikir husnul khatimah. 1 minit aja. Saya nak cuba tuan-tuan dan puan.
Saya nak cuba di Terengganu ni, mari kita zikir sikit 1 minit. Tuan-tuan alunkan anak-anak yang ada kat sini, anak muda, mari kita alunkan. Inilah namanya zikir husnul khatimah. Tuan-tuan tengok perkataan-perkataannya, itulah perkataan yang kita kehendaki sangat-sangat bila malakal maut mencabut nyawa kita nanti, dan bila kita berada dalam keadaan sakratul maut. Tuan-tuan ikut saja, tuan, kuat-kuat ni, alunkan insyaallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita harap tuan-tuan, skrip yang terakhir yang keluar daripada mulut kita nanti, ganjarannya ialah syurga Allah. Apa dia skrip terakhir itu? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Puan-puan, apa dia skrip terakhir itu puan-puan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Anak-anak saya yang muda-muda ini, apa skrip terakhirnya? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cukup setakat itu tuan-tuan. Terima kasih kepada cikgu, terima kasih kepada pimpinan cikgu, terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada tuan-tuan. Dan pesan saya, insya-Allah, jadikanlah Rejab ini, jadikanlah Syaban ini, jadikanlah Ramadan ini, jadikanlah Masjid Tuanku Mizan ini sebagai workshop, college, university untuk membina iman, ketakwaan, agar kita dapat mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada semua tuan-tuan. Buku-buku ini boleh dapat di